Jadi macam kita di Adelaide sini, ada kedai Muslim di kiri, ada kedai ahli kitab di kanan. Kita nak makan kiri ke kanan, silakan. Kalau kita nak makan sebelah kanan, atas dasar membantu ekonomi umat Islam kita di sini, tak mengapa. Okay, tapi kalau kita nak kata yang tak ada kesukaran apa, boleh pergi kiri kanan ke apa ke, itu yang kita kena timbangkan balik berdasarkan rusak tu mana satu sebenarnya. Sebab kalau ikut hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah menyukai rusak-rusaknya diambil, sebagaimana Allah membenci larangan-larangannya dilanggar. Okey? Tapi macam pengalaman saya di Australia, banyak pergi kan, Melbourne, Sydney, Brisbane apa semua tu. Kadang pergi kedai kebab, selera makan kebab. Kebab sini lagi sedap dari kebab Malaysia. Yang jual tu orang Turki, orang Pakistan apa semua tu. Kadang hari Jumaat dia buka, dia tak tutup kedai. Hari Jumaat waktu siang, waktu sembahyang Jumaat, dia tak jumpa masjid, musafir tak lagi sembahyang. Tapi saya tanya, why didn't you close your shop for Friday prayers? Oh, nobody else to take care of the shop. Yeah, but according to the Quran, you close and then after Friday prayers you open. Which one you want? Which one you want? Tukar topik. So ini pun kita ada Muslim yang tidak ikut hukum sebenarnya, tapi kita tetap beli daripadanya pun. Okay, jadi kalau kita nak beri prioriti kepada kedai ke apa ke Muslim untuk membantu ekonomi umat Islam kita di sini, itu tak apa. Tapi kalau kita nak kata sebab ada banyak kedai, tak ada kesukaran apa ke semua tu, kita kena fikir balik definisi rosak tu macam mana. Kalau rosak tu satu kemudahan, satu diskaun yang Allah beri pada kita. Macam kita nak beli barang A dengan B, dua-dua kualiti sama. Satu barang 50% sale, satu barang harga yang original, kita akan ambil yang 50% sale tu kan. Macam kalau saya boleh tambah dalam bab rosak tu, bila jamak, Rasulullah SAW pernah jamak solat ketika di Madinah, tak musafir pun, dan tahap kesukarannya tu sangat ringan, iaitu bila sembahyang maghrib. Hadis ni Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas sendiri. Apabila mereka sembahyang maghrib berjemaah di Masjid Nabi, Masjid Nabi ketika itu tak ada marble, lantai tanah, tak ada bumbung apa semua, dinding pohon kurma apa saja. Hari mendung seolah-olah nak hujan. Belum hujan, seolah-olah nak hujan. Maka selepas maghrib mereka jamak terus dengan solat isyak. Sebab dibimbangi kalau hujan, susah nak sembahyang jemaah bersama, nanti tanah dah becak ke apa semua tu. Lalu mereka jamak maghrib dan isyak bersama pada waktu maghrib. Di Madinah sendiri tak musafir. Padahal kalau kita fikir-fikir, apa yang susah sangat tu, sembahyanglah kat rumah. Kalau betul hujan, kalau tak hujan datang masjid sembahyang isyak, tak payahlah nak jamak kan. Tapi Rasulullah jamak atas faktor kesukarannya yang bimbang kalau hujan. Kalau hujan tak dapat mari sembahyang jemaah, nanti lantai becak apa begitu ke. So ada sedikit kesusaran tapi sangat ringan. Yang kita kalau dengar sebenarnya kan, kalau saya sebut ada si fulan ni sembahyang jamak di padang sebab takut hujan, mesti kita kata, ya apalah dia ni futur dalam agama. Okay. Tidak ada semangat, tidak ada kesungguhan, dia lagi susah lagi banyak pahala. Tak, balik tu. Okay. Kalau kita ikut pandangan kita di Malaysia, lagi susah lagi banyak pahala. Tak, lain. Dia lagi susah tu kalau kita ambil ruksah, lagi banyak pahala sebenarnya. Ya, silakan. Just nak tanya pandangan Captain mengenai contoh satu hari Captain ke Subway, Captain order Subway lembu, lepas tu patty pork tu terjatuh atas patty lembu Captain. Jangan makan. Bila ia berlaku, saya tak tanya nanti. Tapi saya fikir di mana. Dah habis ke semua soalan? Semua okey? Semua setuju ke? Kalau tak setuju tak nak makan, tak apa. Sekurang-kurangnya kita tahu dalam bab ini ada pandangan yang lain. Jadi kita tidak memiliki pandangan yang serong. Kalau kita nampak, katakanlah besok jalan-jalan tengok saya dah makan kat McDonald, macam muka dish sesat. Dia jangan begitu, sebab kadang-kadang kita hanya tahu satu hukum.
Kita tak diajar fi muqaranah, fi perbandingan apa semua tu, mazhab lain kita tidak diajar sejak kecil. Kita tidak diajar ada berbeza pendapat sejak kecil. Lalu bila kita nampak orang lain buat lain, terus kita pandangan lain. Macam dalam bahas solat, kita nampak orang sebelah kita baca tahiyat dari macam ni, kita pun 1, 2, 3 batal. Semata-mata sebab kita dari kecil diajar sekali je gerak. Kita tak pernah baca hadis yang gerak. So kita nampak orang tu buat lain je, kita batal. Geng, batal. Kan, kita diajar satu pandangan, semayang tangan di sini je. Kita nampak tangan orang semayang di dada, geng, sakit jantung ke? Yang bawah pusat lah, malas betul lah semayang, semangat lah sikit. Okay, jadi sebab kita tak tahu pandangan lain. Jadi kalau kita dah tahu pandangan tentang dalam topik kita ni, makanan ahli kitab, jadi kita nampak orang lain makan, tak apa kan, dia pandang pandangan yang boleh. Saya lambat ni nak kaji nada, saya lambat ni nak KIV, saya susah sikit nak terima lagi, belum nanti ke apa, tak apa tu. Sama juga macam tadi kita bincang tentang sijil halal di Malaysia. Kita nampak ada orang Muslim apa makan di restoran yang tak nampak pun sijil halal ni, dia orang ni iman rendah, tak warak, tak takwa. Jangan gitu, kan dari pandangan lain. Dia pun memiliki prinsip pandangan tentang halal yang berbeza dengan kita. Yang setengah tu memang nak cari yang halal saja. Halal pun tak mau yang halal ni tu, dia nak yang jakim pun semua tu. Tak apa, silakan. Tapi kita ada kawan kita tu nak masuk restoran yang tak ada halal pun semua tu, asalkan dia tengok menu pun semua okey, dia nak makan. Jangan kita pandang serong padanya. Jadi yang penting dalam bab ni bukanlah suruh semua lepas ni pergi masuk Hungry Jack makan chicken burger. Bukan begitu. Kurang-kurangnya kita tahu ada lebat ni tak selera apa, tak mahu, tak mengapa. Yang pentingnya jangan kita berpandangan serong ke apa ke kepada orang yang buat benda yang lain, sama dalam bab makanan ni pun ataupun yang lain-lain. Cara terbaik, kita jumpa orang yang buat benda lain, amalkan benda lain, kita tanya dia, why you do so and so, what is your dalil? At the same time, kita tanya balik diri kita, why do I do so and so, what is my dalil? Kita semayang angkat tu, dalilnya apa? Selalu buat kan? Jangan lepas ni dah semayang pula. Maknanya kita sekarang ni, mungkin kita sekarang ni dari bab agama, kita amalkan apa yang kita belajar zaman bangku sekolah dulu. Kita tak improve pun. Dalam bab lain kita improve. Dalam bab agama sama, apa yang kita hafal zaman sekolah dulu. Rukun solat, 13 perkara gitu, gini apa semua tu. Tapi sekarang kita improve. Kita sendiri ada dalil-dalil, kita kaji pandangan mazhab lain, pandangan orang lain, jadi kita tahu. Jadi kita akan lebih lapang, lebih mudah dalam bab ini. Tadi kita cakap pasal Islam tu, bukannya waktu kesukaran. Boleh terangkan sebab penindak. Sebenarnya bila nak guna rusak? Bila kita dalam keadaan yang duduk dalam bab rusak tu. Macam sekarang ni lah, saya di Malaysia, saya makan makanan Malaysia. Saya pergi Adelaide, saya makan makanan ahli kitab. So kalau dekat Malaysia, kalau ada macam kedai orang Kristian apa, tak payah pergi kat dia. Oh, kalau ada saya sebab pergi tak lagi payah tak? guna rusak. Macam itulah, maksudnya tak payah guna rusak ni sebab ada banyak je makanan yang Tak nak sebab macam kalau di Malaysia, saya tak tahu lah ada kedai khusus Kristian apa ke. Tapi macam ni lah, contoh lain dalam bulan Ramadan. Bila saya tak musafir, saya duduk dekat Malaysia, tak fly mana-mana, saya puasa lah. Tapi bila hari saya fly, maknanya saya duduk dalam kondisi yang boleh ambil rusak, saya tak puasa. So kalau yang dekat sini, kita guna rusak ni sebab kita ada dekat Oh, dah Kita ada setengah orang dia tak boleh terima kalau kita cakap ini yang ni bagi tahu, saudara-saudari bagi tahu. Jadi dia tahu. Ada tak syekh-syekh mana yang besar yang menyokong pendapat macam ni? Capital je. Capital tak apa. Saya tebak lah. Saya syekh besar kan. Syekh besar. Okay. Saya tak nak jawab soalan tu sebab saya nak biasakan kepada kawan yang bertanya tu, ayat Quran cakap, Allah cakap. Sebab kalau saya sebut Syekh Ahmad, Syekh Muhammad, Syekh tu, Syekh ni, dia akan bawa pula Syekh ni, Syekh Jamal, Syekh Karim, apa kata tak boleh makan. Akan jadi khilaf pada situ. Tapi kita nak biasakan apa Allah kata. Ini Allah telah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat nombor 5. Jelas, loud and clear di situ.
Biasakan apa fulan-fulan lain apa kata, ya kita dengar apa semua tu. Tapi macam saya tidak tahu. Walaupun saya bila mengkaji bab ni, sebelum datang sini saya baca mazhab apa, mazhab Syafi'i macam mana, mazhab Hambali apa semua tu. Tapi saya sengaja tak nak sentuh malam ni. Bukan sebab saya tidak tahu, bukan sebab saya meremehkan mereka, tapi saya nak biasakan kita manhaj. Bukan siapa yang berkata, tapi apa yang dia kata. Dan apa yang dia kata tu, apa ayat Qurannya, apa hadisnya. Jadi minta maaf saya tak nak jawab soalan tadi, walaupun saya ada jawapannya. Apa sandaran salaf dalam hal ni? Sebab kalau kita kena beriman Al-Quran dan Sunnah dengan kefahaman salaf soleh. Siapa salaf yang menyokong ini? Okey. Yang saya baca dalam tafsir Ibnu Jarir atau Bari dan juga tafsir Al-Qurtubi, mereka menyebut bahawa majoriti salaf menerimanya. Maknanya mereka menerima sembelihan ahli kitab, sekalipun ketika dalam rangka menyembelih tu mereka menyebut dengan nama Isa, dengan nama Uzair. Ada satu pandangan yang berbeza sikit, diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahawa beliau tidak menerima sembelihan daripada satu bangsa Arab namanya Bani Taghlib, sebab mereka itu tidak berpegang kepada kitab kecuali dalam bab larangan minum arak saja. Yang lain itu yang buat saja. Tapi pandangan ini macam disebut oleh Ibnu Jarir, Al-Qurtubi apakah, hanya pandangan seorang saja seandainya benar. Tapi majoriti di kalangan salaf, di kalangan para sahabat, mereka menerima makanan ataupun sembelihan ahli kitab. Maknanya dalam arti kata yang lebih tepat, mereka tidak mempersoalnya pun. Bila dapat, mereka terus makan. Sampai ada setengah-setengah bab pemakanan tu yang saya tak nak cerita, sebab orang dengar pun mungkin nanti tak selera terus. Okey, tapi in general majoriti daripada mereka menerimanya, sekalipun tidak mengikut cara sembelihan yang selari dengan Islam. Ada kawan datang mesej, dia tanya soalan pelik sikit. Ada yang kata boleh makan walaupun kot itu ada babi. Okey. Kot. Okey. Mata kot makanan. Makanan. Oh, okey. Tambah i. Okey, tentang soalan menarik tadi tu, kita masuk bahagian kimia pula. Tentang soalan tadi tu, ada pandangan yang berkata tidak boleh makan makanan yang khinzir, tapi yang dengan kod-kod sekian-sekian tu. Okey, dalam hukum Islam ada yang disebut sebagai istihalah, menghalalkan sesuatu yang asalnya haram. Sebab dalam bab makanan ini ada benda tu asalnya asalnya halal, kemudian boleh menjadi haram. Betul tak? Buah anggur asalnya halal, tapi bila telah berubah menjadi wine, haram. Okey. Tai lembu halal ke haram? Tapi dah jadi buah mangga yang sedap tu. Buah mangga belajar kimia tak sedap apa? Yang orang makan sedap-sedap tu kan, itu tu lembu original dia tu. Okey, sama juga dalam bab makanan ni juga ada benda yang asalnya haram, seperti khinzir. Tapi bila telah melalui proses kimia apa semua tu, lalu ianya berubah kepada bentuk yang lain, maka hukumnya dihukum berdasarkan bentuknya yang baru, bukan bentuknya yang lama. Sebagaimana tadi kita sebut apa, anggur. Kalau bentuknya asal, ianya haram. Tapi bila telah berubah menjadi wine, dihukum berdasarkan bentuknya yang baru, iaitu haram, sebab ianya termasuk dalam haram. Sama juga khinzir, asalnya haram, tapi bila telah melalui proses-proses kimia apa semua tu, sehingga menjadi sekian, maka ianya halal. Namun dalam bab ini ada khilaf. Di kalangan para ulama ada yang berkata tetap haram, di kalangan para ulama ada yang kata halal. Mereka yang berkata ianya haram, mereka merujuk kepada kisah orang Yahudi ni. Mereka ni dilarang lemak haiwan, lemak-lemak tertentu pada hari tertentu. Tapi apa yang mereka lakukan ialah mereka mencairkan lemak tu menjadi cecair, macam minyak ke apa ke, lalu mereka makannya. Mereka kata tak, kami tak makan lemak, kami makan minyaknya. Okey, atas dasar itu mereka dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dalam kes ini substance itu tetap sama, hanya berubah dari sudut fizikal, daripada pepejam kepada cecair kepada wak ke apa satu ladat. Yang kita bincang sekarang ni lembaga istihalah ialah berubah dari sudut kimianya tu. Okey, bila telah berlaku beberapa perubahan, maka di situ itulah di kalangan para ulama ada yang berkata boleh, di kalangan para ulama ada yang kata masih tidak boleh. Ini termasuk dalam ijtihad makanan pada masa kini. Saya cenderung pada pandangan yang boleh, tapi menghormati kalau di kalangan rakan-rakan para hadirin kata tetap tidak boleh. Satu contoh yang masyhur, Rene. Rene itu satu
benda yang digunakan untuk mengeraskan cheese. Cheese tu susu kan. Tapi nak mengeraskan tu lebih kurang ambil rene, dan rene tu pula kadang-kadang daripada haiwan yang tidak halal. Tapi telah diubah, dia ambil apa semua tu, telah diproses kimia apa semua tu, baru jadi keju. Ada yang tercengang sungguh. Okey, kalau kita masak dalam pemakanan ada juga. So rene ni pun dibincangkan sebab ianya bukan lagi asalnya khinzir ke apa ke. Okey, tapi ada yang kata tetap daripada khinzir juga. So dalam bab ini ada khilaf. Okey, soalan tadi tu. Saya rasa demi menghormati orang yang membantah kita, Kapten baca soalannya, Kapten jawab. Oh, dia bagi soalan. Walaupun ada yang dah jawab. Okey. Soalannya pertama, if a Vietnamese or Sri Lankan immigrant slaughter a cow owned by an ahli kitab and an ahli kitab owned slaughterhouse in a country purported to be peopled by the ahli kitab, is it still considered halal? Macam kita ada bincang tadi tu, yang sebelah tu orang Vietnam atau orang Sri Lanka. Kalau kita tak tahu, tak apa, tak payah pergi cari, tak payah pergi selidik. Tapi kalau kita tengah jalan apa, kita nampak yang sedang menyembelih tu orang daripada Sri Lanka, maka lembu yang dia tengah sembelih tu tidak halal bagi kita. Kalau kita tak tahu apa semua tu, kita hanya ada sebab yang Allah tekankan di sini ialah makanan, bukan sembelihan. Okey, jadi kita makan tak apa. Kalau kita pergi selidik sehingga ke slaughterhouse apa semua tu, dan kita tahu yang menyembelih ni ialah orang Sri Lanka, Vietnamese dan sebagainya, maka kita tidak makan sembelihan tersebut. Captain, tapi kalau dia yang Sri Lankan Vietnamese tu Kristian, boleh lah kan? Good question. Kecuali kalau Sri Lankan ataupun Vietnamese tu pun Kristian. Tanya. Saya tanyalah. Kita getak dia, oh Jesus. Kristian lah. Bila kita salah seorang pergi slaughterhouse and then dia nampak benda ni, so kira tak halal lah bagi dia, perlu tak dihebahkan maklumat tu? And then bila dia dah hebahkan, macam mana lah kita respon kita lah yang tahu pasal benda tu? Apa attitude kita sebut that information? Okey. Perlukan dihebahkan tidak ke? Kita kena tahu negara macam Australia ni, slaughterhouse ni sangat besar, tukang sembelihnya sangat banyak. Sebab lembu di Australia ni bukan hanya untuk orang Australia, tapi diimport sampai ke Malaysia sekalipun, ke Timur Tengah apa semua tu. Jadi apakah kalau kita nampak ada seorang ataupun 5 orang Sri Lankan yang beragama Buddhis bekerja di slaughterhouse tu, berdasarkan 5 orang tu kita nak sebarkan bahawa sembelihan di Australia ni tidak halal, disebabkan oleh adanya 5 orang Sri Lanka yang bukan Kristian. Itu persoalannya tu. Sama juga kalau kita balik Malaysia, kita nampak yang tukang sembelih tu tak solat. Okey, bila tak solat, bila seorang Muslim tu tidak solat, menimbulkan hukum dia Muslim atau tidak. Okey, apakah kita nak hebahkan pada semua orang di Malaysia bahawa daging lembu di Malaysia tidak halal? Berdasarkan kita lihat adanya orang yang sembelih itu yang tidak menunaikan sembahyang. Okey? Tapi kalau benda ni something yang spesifik, contoh macam ni bukan daging ni, masuk makanan lain lah, contoh keropok. And then ada seorang student pergi factory dia, and then dia find out that keropok tu ada satu substance yang tak halal. And then boleh tak macam kira dah boleh assume the whole thing tak halal lah. So dia tak dia sebarkan, and then macam mana? Okay. Kalau dalam kes macam tu, saya lebih menasihati bahawa dia menghubungi JAKIM agar pakar kimia datang menyemak terlebih dahulu sebelum disebarkan. Sebab sebelum-sebelum ni pernah berlaku gosip-gosip di Malaysia, roti gardenia tidak halal, roti hi-fi apa semua tu, padahal hanya gosip saja, tidak ada bukti sekalipun. Sekalipun pemilik roti itu adalah syarikat bukan Islam, kita sebagai seorang Islam dilarang untuk mencemari, untuk membuat fitnah ke atas bisnes orang bukan Islam. Okay, sebab pernah berlaku di Malaysia gosip-gosip hua-hua, roti gardenia, roti hi-fi, roti MFM semua tu ada sekian-sekian, ada sekian-sekian. Okay, padahal tak ada bukti apa sekalipun. Yang famous apa, secret recipe pun kena apa macam-macam lah semuanya, semata-mata sebab orang yang buat hearsay yang menimbulkan fitnah saja.
So walaupun syarikat-syarikat ni, restoran ni, ke pengilang roti ni apa semua ni, pemilik dia bukan orang Islam, kita tetap dilarang membuat fitnah ke atas urusan mereka. Okay, kalau betul kita rasa nampak ada gitu-gitu, kita hubungi pihak yang berwajib, yang mereka ada the proper teknologi